Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi wa ada khalfihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakah fihi mubarakah alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma antas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyi lana rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jadda minkal jaddu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husbi ibadatik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lahu ni'matuhu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasanah. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Subhana man la ya'lam qadaruhu khairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Subhana rabbiyal aliyyal a'lal wahhab. Okey. Saya sambungkan clue daripada mimpi saya semalam. Saya percepatkanlah ya daripada semalam kerana saya takut diganggu oleh macam semalam lah. Dan kalau boleh minta share-share lah supaya boleh memberi manfaat kepada yang lain. Saya ambil masa lambat sikit pasal saya ada kerja hari ni. Sudah makan sarapan belaka ke? Saya pun baru lepas makan sarapan je tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak cerita keluar dekat sini. Masa huru hara ya di Malaysia, masa tu ramai orang cari saya. Masa tu saya dah tak peduli dah cerita-cerita berkaitan dengan mimpi saya ni. Saya nak bercerita, saya tidak bercerita dah. Masa tu saya nak bagi tahu, Allah gambarkan kepada saya dalam mimpi saya. Saya mencari kucing. Kucing dengan perkataan, saya guna perkataan saya nak ambil kucing ni, nak bawa sekali kerana takut Allah Ta'ala lepaskan Ya'juj Ma'juj dia. Jadi saya memang nak bawa kucing tu lah. Ada yang gentak-gentak tangan saya sampai jatuh kucing-kucing saya. Maka saya ni larilah kejar balik kucing saya. Dan abang saya cakap dengan saya, abang saya Abdul Jamaluddin cakap dengan saya,
Tak payah ambil lah kucing tu, dia tahu selamatkan diri dia. Dan dia tahu macam mana nak selamatkan diri dia, kata abang saya. Masa dalam mimpi saya sebelum kita nak berangkat pergi keluar daripada Malaysia ke tempat lain. Ada orang tanya saya juga semalam, apa terjadi kepada negara-negara yang kita tidak sebut. Semua itu hancur lebur juga. Semua itu hancur lebur. Dan orang tanya bahagian tentangan yang macam mana bom tu dilancarkan kepada kita. Bahagian berhadapan. Maksudnya kalau di Johor berhadapan dengan Johor. Kalau di Pahang tu berhadapan dengan Pahang. Di Terengganu berhadapan dengan Terengganu. Di Kelantan tu berhadapan dengan Kelantan. Jadi bom tu dilancar ke arah ke depan mereka. Dari aras laut. Dari aras laut. Macam tu. Jadi ada yang confused tanya saya juga semalam. Dia kata, okey, saya cerita tentang pasal makan ajar-ajar makan nasi dengan kicap ke dengan telur. Bukan apa, kita sudah amat pasti kita kena bersedia dah. Cuba belajar-belajar lah. Belajar-belajar. Okey, satu lagi saya nak cerita masa di atas gunung yang tinggi tadi. Masa di atas gunung, tapi masa tu saya sudah meninggal. Dan masa di atas gunung, saya sudah meninggal dan saya sedar di atas sirat Allah Subhanahu Wa Taala. Masa di atas sirat tu, masa saya menjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya tak boleh nak bergerak. Kerana saya takut. Tapi malaikat pengiring kata, berjalan saja dan malaikat pengirim kata sikit saja cubaan ni, berjalan saja. Okey, kita berhenti kat situ, kita sambung balik. Masa malaikat kata disuruhkan saya duduk di atas, saya tambah lagi semalam yang saya lupa nak cerita. Dia kata masa arash bergegar-gegar tu, masa saya ungkit kepada Nabi Adam tu, masa saya ungkit, saya kata kalau nak bakar Nabi Adam lah. Masa tu telah pun berlaku kiamat di dunia. Masa tu. Okey. Dan dia cakap, dia bagi tahu saya lagi, bagi gambaran kepada saya. Di saat saya nak mati di atas gunung berbatu yang tinggi sambil menadah tangan. Di saat itu juga Allah menggerakkan bumi dia, menghancurkan segala yang berkaitan dengan kepandaian manusia atas muka bumi. Maksudnya, dia perumpamaan kepada saya, dia cerita macam ni, malaikat pengiring cerita. Contoh dia, sekiranya pohon kelapa yang kamu biasa naik masa kecil dahulu, lebih tinggi daripada pohon kelapa, pohon kelapa, sekiranya lebih tinggi daripada pohonnya, semua bangunan atas muka bumi ni Allah runtuhkan. Bukan itu saja. Dia kata ais pun Allah gumpal menjadi hancur. Bermakna di saat saya meninggal tu, Allah adakan gempa bumi yang amat besar atas muka bumi ni. Allah adakan gempa bumi yang besar. Di saat saya meninggal di atas gunung yang tinggi, di saat itu Allah gegarkan gempa bumi yang maha dahsyat yang belum pernah ada atas muka bumi itu. Jadi meruntuhkan semua bangunan-bangunan tinggi di dunia. Seluruh dunia runtuh bangunan tinggi. Ibarat dia kata, malaikat pengiring saya, dia kata, kamu pernah naik pokok kelapa masa kecil-kecil dulu, asal lebih tinggi sikit je bangunan dia, semua runtuh. Dia bagi contoh. Saya tanya, KLCC runtuh? KLCC pun runtuh. Dubai pun runtuh, dia kata. Saya tanya Dubai pun runtuh. Semua atas muka bumi lebih tinggi daripada pohon kelapa yang saya pernah panjat dulu. Semua runtuh. Tak ada yang tak runtuh. Semua runtuh. Jadi Allah mengeluarkan, dia kata Allah juga mengeluarkan tempat yang membuat manusia menciptakan perbuatan khianat, iaitu di dalam perut bumi sekarang, manusia jahat yang ada atas muka bumi
dia mengeluarkan tempat proses virus untuk mematikan manusia. Di saat gempa bumi itu, Allah angkat tempat proses dia ke atas. Jadi bertebaranlah virus tu atas muka bumi dan terkena kepada badan-badan dia yang berdekatan dengan orang dekat situ. Itu cerita dia. Okey. Masa saat tu juga malaikat pengiring saya di atas masa dia bagi tahu apa yang saya nak cerita, apa yang saya perlu tahu, dia cerita lagi. Dia kata, tak lama yang kamu mati tadi, apabila gempa bumi besar, berperang tadi sudah senjata manual. Tapi umat Nabi Muhammad, iaitu dipimpin oleh Imam Mahdi ni, terkepung pada satu kawasan masjid. Kata malaikat pengiring saya, terkepung dalam kawasan satu masjid yang amat besar juga, terkumpul lebih kurang dalam 70,000 katanya. Lebih kurang macam tu, yang tersisa lagi. Lepas tu Allah Ta'ala suruh Nabi Isa turun kerana Dajjal sudah ada. Dajjal bermata satu, manusia bermata satu turun. Dikejar. Jadi Nabi Isa tadi diturunkan oleh Allah untuk menghapuskan Dajjal. Masa tu apabila Dajjal tu mati, jadi umat Nabi Muhammad daripada kumpulan Imam Mahdi tadi membunuhlah sebanyak mana dengan apa saja musuh tadi. Okey, tak lama Allah cerita kepada Nabi Isa, nanti Allah akan lepaskan Ya'juj Ma'juj yang penuh dengan penyakit yang sudah ada di badan dia. Maksudnya, masa gempa bumi tadi, ciptaan yang dia nak hancurkan manusia-manusia yang ada sekarang atas muka bumi, itu sudah terkena pada badan dia. Jadi Allah Ta'ala kata yang tersisa ni adalah Ya'juj Ma'juj. Ibarat dia banyak, tapi badan dia sudah ada penyakit. Apabila sudah ada penyakit, Allah perintahkan kepada Nabi Isa dan juga kumpulan Imam Mahdi tadi menyorok di atas gunung. Jangan berdepan dengan mereka kerana badan mereka penuh dengan penyakit dah. Tak lama Allah Subhanahu Wa Ta'ala mematikan mereka dengan sebab virus yang mereka ciptakan sendiri pada diri mereka tadi, dijangkiti pada badan mereka. Allah ada juga semalam orang tanya saya, dia cerita, kenapa tak sebut Arab Saudi ataupun negara-negara Islam yang lain? Dengar sini baik-baik ya. Kita ni tak sempat lagi nak berperang dengan mereka, tapi kita sudah berperang dengan jiran kita, iaitu Filipina. Kita berperang dengan mereka dan kuncu-kuncu yang tolong support daripada Filipina tadi menghentam kita. Macam tu. Jadi secara tidak langsung, ada orang kata Turki dengan Pakistan bagaimana? Saya digambarkan Turki dengan Pakistan tadi ibarat kilat sambung menyambung. Saya tidak faham perkataan itu. Kena cari orang yang warak lah. Tanya dia penerangan yang bagaimana. Kerana saya pun ilmu tak cerdik. Macam kalau saya tanya habis, mustahil. Pasal saya tidak terlintas di fikiran saya pun. Okey. Dan saya nak cerita tadi, Ya'juj Ma'juj tadi, dia datang tadi dengan sekumpulan yang ramai. Tapi dia datang tadi, penyakit dia yang Allah sudah lekat kepada dia, tangan-tangan dia yang menciptakan virus dia sendiri melekat pada badan dia. Sebabnya, masa berlaku gempa bumi, Allah timbulkan penyakit tu terkena kepada puak-puak mereka. Puak-puak Ya'juj Ma'juj sendiri. Ya'juj Ma'juj ni manusia juga. Jadi terkena pada dia yang virus yang dia nak bagi kepada kita. Dah terkena kepada dia. Itu cerita dia. Dan apa lagi ya? Astagfirullah. Mana yang tak faham lagi? Boleh tanya. Kok ada soalan ke? Yang mana tak faham? Boleh tanya saya.
Okey. Lagi satu. Dia kata apabila benda ni semua Yajuj Majuj tadi dimatikan oleh Allah dengan cara tersendiri, Allah jugalah membersihkan sisa-sisa bangkai mereka tadi. Jadi Allah bersihkan. Jadi apa yang ada masa tu, apa yang ada manusia yang tersisa daripada kumpulan Imam Mahdi tadi, mereka hidup. Jadi masa tu manusia pun tak ramai dah atas muka bumi. Mereka hiduplah meneruskan. Masa tu teknologi pun dah tak kuat pasal gempa bumi besar tadi meranapkan semua dah. Sesudah saya meninggal di atas gunung yang tinggi, gempa bumi tu menggoncangkan seluruh dunia. Ibarat dia di kutub ais tu, Allah hancurkan ais tu macam ais yang kita kisah, ais yang kita kisah. Orang kata apa, ais yang tebal tu Allah hancurkan, Kak. Di situ pun Allah dah hancur macam tu. Bayangkan kalau kita ni di atas darat yang memang dah tanah, Allah kisahkan. Masa tu Allah Ta'ala kata, malaikat pengirim bagi gambaran kepada saya. Masa tu Allah buat dunia ni yang mana tersisa keadaannya huru-hara dengan kesakitan merata-rata. Mayat yang tidak mengikut mencari Imam Mahdi pun merata-rata. Dan juga kelaparan di mana-mana, cukup lapar. Tak lama selepas itu ada dukhan. Lepas ada dukhan, masa tu kebulu lapar, tak ada makanan. Lepas ada dukhan, lepas tu baru ada Dajjal. Masa saya dekat sini adalah setelah saya meninggal di atas gunung berbatu yang tinggi, oleh bom yang amat besar, ya, sambil mendadah tangan dipermudahkan urusan kami, akhirat kami. Jadi Allah guncangkan dunia ni. Apabila Allah guncangkan dunia ni, masa tu orang yang musuh pada Islam, mereka sudah tidak menggunakan senjata yang orang kata apa, bom yang boleh petik lah masuknya. Mereka guna manual dah. Mereka menggunakan manual. Masa itu tim Imam Mahdi dah boleh melawan orang kata musuh-musuh Islam tadi dengan senjata manual. Masa tu. Masa kami tadi, sebelum kematian saya, bukan senjata manual ya, senjata automatik lagi. Setelah saya mati, mereka guna senjata manual. Sebab Allah sudah gemparkan dunia ni. Apa yang ada automatik atas muka bumi ni, air ke, api ke, secara automatik tak ada. Okey, masa dah kiamat tadi, masa saya duduk cerita gegar-gegar, itu masa saya mati atas gunung berbatu. Ini kena tengok balik live saya ya. Itu apabila saya mati saja, Allah gegarkan. Bumi ni Allah gegarkan. Faham tak? Bumi ni Allah gegarkan. Masa tu dah tak ada senjata automatik. Semuanya pakai manual. Masa tu yang tersisa adalah kumpulan Imam Mahdi. Jadi kumpulan Imam Mahdi, dia melawan dengan senjata manual. Masa sebelum saya mati di atas gunung berbatu yang tinggi, masa tu ada lagi senjata manual. Bermakna kalau orang baling bom pun automatik lagi. Masih guna automatik. Tapi setelah saya mati di atas gunung yang tinggi, berbatu yang tinggi, Allah Ta'ala dah goncangkan dunia dan menghancurkan dah. Menghancurkan. Yang mana tersisa itu Allah daripada kumpulan Imam Mahdi yang tidak mengikuti Imam Mahdi, dia matilah. Mati kerana apa? Allah dah goncang dah. Semua runtuh. Seluruh dunia runtuh. Yang abang kata apa? Yang dunia ni ibarat dekat ais tu, tempat ada aisnya. Malaikat pengira gambarkan ais tu ibarat dikisar, hancur. Macam kita bertanah ni tak payah kisah, memang dah hancur dah. Bayangkan, ais tu Allah Ta'ala boleh kisar, Allah Ta'ala kisarkan hancur. Kita ni yang ada tanah, sekejap sangatlah hancurnya. Maksudnya macam tu. Sekiranya kamu masih hidup masa tu, kan, kamu
Masa tu kamu tak ikut saya mencari Imam Mahdi, tapi mengingati kata-kata saya, kamu nak cari Imam Mahdi. Di atas gunung berbatu yang tinggi, saya mati dekat situ kalau kamu tahulah mencari sebelah tangan kanan saya. Sebelah tangan kanan saya. Ke arah kanan saya 200 ke depan. 200 kilometer ke depan. Ini gambaran yang malaikat pengiring bagi tahu saya masa saya duduk di Arash. Dia tanya saya, masa dia nak mengundurkan diri, dia kata, kamu nak tanya apa lagi? Semalam saya tak boleh nak fokus. Sebab telefon saya ni sekejap-sekejap hang up. Sekejap-sekejap hang up. Itu sebab saya jadi lupa nak bagi tahu penerangan yang lebih jelas. Okey, faham tak sekarang? Faham tak? Jadi apabila dah kiamat tu memang manusia dah tak ada dah. Masa kiamat tu, masa kiamat tu saya nak cerita, masa saya mengungkit masa nak kiamat tu, Allah Ta'ala, saya mengungkit. Kalau nak bakar-bakar Nabi Adam, kan saya cerita. Masa tu, bergegar-gegar Arash. Bergegar-gegar. Saya menjerit-jerit kalau nak bakar-bakar Nabi Adam. Kalau nak bakar-bakar Nabi Adam. Nabi Adam lah punca dia. Masa tu lah, Allah gumpalkan bumi ni. Tahu tak? Jadi, kamu kena tengok live saya yang sebelum ni. Ini saya cuma cerita clue aja. Saya cerita clue. Clue supaya kamu ni faham. Kalau kamu tak faham macam mana? Ya, mesti kamu fikir, tu macam mana? Ni macam mana? Ni saya ni perjalanan mimpi yang terakhir ni. Perjalanan mimpi yang terakhir supaya kamu ni faham. Supaya kamu ni faham. Sekarang pun kamu dah pening. Kamu dah pening dengan dugaan yang ada sekarang. Apa yang saya nak cerita ni nak suruh kamu ni faham. Tidak keliru masa akan datang yang kita nak lalui sekarang ni. Faham tak? Nampak? Masa saat saya ni nak meninggal dan saya meninggal, Allah dah goncangkan bumi ni hancur lebur. Ibarat dia ais tu dikisar. Ketinggian dia, malaikat pengiring kata, saya ni ibarat panjat pokok. Masa saya kecil saya panjat pokok kelapa, lebih tinggi daripada pokok kelapa. Semua runtuh. Tak kira lah bangunan apa-apa pun atas muka bumi ni, semua runtuh. Dan virus yang mereka pegang ni, di dalam bumi Allah keluarkan. Jadi mereka yang terkena virus-virus ni, yang mencipta virus tu sendiri, yang kena virus ni pada badan mereka. Nampak? Jadi sebab itulah Nabi Isa tidak perlu memerangi Ya'juj-Ma'juj tadi. Nampak? Kerana badan mereka penuh dengan virus. Dia mati dengan cara tersendiri melalui ulat-ulat Allah Ta'ala tadi. Mereka ni sombong. Dia kata dia menciptakan. Yang menciptakan virus itu, menghidupkan virus itu Allah Ta'ala. Tapi dia sombong. Macam itulah maksud dia. Nampak? Boleh tanya? Nak tanya? Nak tanya apa? Apa jadi dengan kita pengikut Imam Syafi'i? Pengikut kita Imam Syafi'i. Macam ni. Kita ni memanglah kita mazhab Imam Syafi'i. Kita ni mazhab Imam Syafi'i. Tapi kita ni dah di peringkat akhir nak menuju kepada mencari Imam Mahdi. Imam Mahdi ini dah yang membetulkan kepada kekeliruan kita hari ini. Kita ni sekarang di alam keliru. Kita sembahyang pun lain macam. Apa yang undang-undang ada atas muka bumi ni dah lain dah. Kena sedar kat situ. Sekarang ni nak tak nak, kita kena ikut yang mana saya sebut semalam. Yang pertama di hadapan saya hingga nombor 8. Mereka lah yang membuat keputusan. Kalau rasa segan lah nak pergi jumpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pergi jumpa nombor 8. Siapa nombor 8? Iaitu abang saya, Abdul Jamaluddin. Duduk di Durian Mentanga. Jumpa dia, tanya dia. Macam mana kita ni macam mana? Tanya dia. Okey? Nampak? Ya'juj-Ma'juj ni manusia.
Ya'juj Ma'juj ni manusia. Manusia juga. Dia macam kita. Tapi saya tak boleh nak bagi gambaran macam mana. Gambaran dia manusia lah. Dia manusia. Tapi dia rakus. Sombong lah. Dia ibaratnya, dia ni semua, dia rasa dia semuanya hebat. Dia rasa semuanya dia betul. Dia ni apabila saya mati, Allah goncangkan tempat yang dia simpan virus tu untuk menghapuskan kita nanti, sebenarnya terkena pada badan dia sendiri. Sebenarnya terkena kepada badan dia sendiri. Apabila terkena pada badan dia, kalau kita berdekat dengan dia, kita kenalah virus tu. Siapa yang Ya'juj Ma'juj tu? Nanti Allah bukakan. Tu saya pun tak tahu, saya pun dah meninggal masa tu. Saya boleh cerita banyak ni saja. Sebab saya gambarannya banyak ni saja. Saya tak boleh menambah-nambah. Nanti tak kena dengan mimpi saya. Dia manusia juga. Macam tu. Sekarang Ya'juj Ma'juj ni. Ya'juj Ma'juj. Dia buat virus untuk kita. Untuk kita yang biar kena virus tu. Tapi virus tu Allah Ta'ala yang punya. Tapi apabila Allah Ta'ala goncangkan bumi ni. Allah Ta'ala keluarkan. Dari perut bumi yang dia sorok tu. Keluarkan ke atas. Dan dia kena sendiri. Virus tu pada dia. Jadi tak perlulah kita ambil senjata nak pukul dia. Badan dia penuh dengan virus. Tak lama dia mati bergelimpangnya sendiri. Macam tu. Okey. Tanya lagi. Tanya lagi. Nak tanya apa? Biar sampai habis. Biar sampai habis tanya. Okey. Saya nak menggambarkan juga. Saya ni bukan baca kitab ya. Saya bukan baca kitab. Saya ahli mimpi yang terakhir dah. Saya bukan baca kitab. Saya memang tak pandai baca kitab. Saya bukan ustazah. Ya? Saya bukan ustazah. Saya macam orang-orang lain juga. Masih lagi pegang buku. Buku yang biasa. Saya masih lagi pegang buku. Saya baca Quran pun. Saya baca perterjemahan juga. Bukan. Berkaitan dengan virus. Bukan. Dia lebih berbahaya daripada corona. Dia ada virus lagi besar daripada ni. Dia sedang simpan dekat bawah perut bumi. Apabila saya mati, Allah keluarkan terjangkit kepada dia. Tempat yang dia simpan virus itu pecah. Dan virus Allah Ta'ala yang hidupkan ni terkena badan dia sendiri. Dia ni ibarat Ya'juj Ma'juj ni berjalan penuh dengan virus dan akan mati bila-bila masa saja. Macam tu. Dan dia rasa dia tak sedar. Tapi nak ceritanya, virus ni dia buat manusia tu rasa lapar. Virus akhir, dia rasa lapar. Macam mana perasaan lapar, saya tak boleh hurai. Kena cari orang warang. Saya ni mimpi saja. Okey. Tanya lagi. Nanti tak faham, susah. Tanya lagi. Berkaitan dengan mimpi, saya boleh jawab. Berkaitan dengan kitab, saya tak boleh nak jawab. Saya tak pandai. Pasal saya bukan ustazah. Saya ahli mimpi. Saya cuma mimpi saja. Tanya. Okey, saya nak cerita masa huru-hara berlaku tu, rakyat di Indonesia. Masa huru-hara ni besar, terlampau besar. Mereka berenang masuk ke Selat Melaka. Mereka sampai berenang masuk ke Selat Melaka. Bayangkan. Huru-haranya masa tu. Jauh kan? Indonesia dengan Semenanjung Malaysia ni jauh. Tapi mereka berenang datang sini. Ada lagi orang tanya, kita kena ikut ke? Yang saya sebut nama tadi. Ya kena ikutlah. Setiap nama yang saya sebut tadi, mereka ada 10 bendera. 10 panji. Jadi dia yang atur. Macam mana dan bahagian mana. Dia yang atur. Okey. Kalau misalnya kata sekarang ni apa yang saya kena buat? Kau dah rasa keliru sangat dah. Dah rasa macam susah hati. Nombor 1 hingga nombor 7 kamu susah nak jumpa. Kamu pergilah jumpa nombor 8. Nanti dia bagi tahulah. Itu Allah dah tetap daripada dia. Nanti dia tahulah nak bagi tahu apa dekat kamu. Adalah tu dia bagi tahu kat kamu. Macam saya ni, saya tak ada ilmu macam apa yang Allah nak cerita. Saya memang bukannya pemimpin daripada saya cuma diberi mimpi.
Bukannya memimpin orang. Masa tu saya sibuk menjaga budak-budak saja. Ataupun menjaga kucing-kucing. Itu saja. Bagi makan, lap basuh-basuh. Bagi makan ke budak, cuci-cuci. Itu saja. Lain saya tak buat. Yang membuat benda ni, okey, orang tanya, kenapa yang depan tu terlampau muda? Muda sangat yang depan tu. Saya tidak tahu. Tapi saya nak cerita, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Tadi nombor 4. Dan nombor 5. Mereka ni bahagian perang. Mereka ni bahagian perang. Begitu juga dengan nombor 7. Mereka ni bahagian perang. Kecuali Dr. Zakir naik dengan abang saya. Dia bahagian emosi manusia. Bahagian emosi dan juga kesakitan manusia. Yang saya diberi gambaran, abang saya tu kadang tengok peta bagi tahu dan juga jahit manusia. Jahit manusia. Manusia luka ke apa ke, dijahit manusia. Begitu juga Dr. Zakir. Dia bagi ceramah, emosi manusia ni tak tenang. Masa huru-hara tu, tak tenang. Jadi, dia bagi ceramah untuk tenangkan hati manusia tadi. Yang lain-lain tadi, mereka tu ibarat panglima perang. Panglima perang. Berperang aja kerjanya. Macam tu, berperang. Saya tidak berperang mula-mula. Saya memang tidak berperang. Saya tidak berperang. Okey, tanya lagi. Tanya lagi clue. Kok saya lupa nak bagi tahu. Saya ni manusia juga. Maksudnya dekat sini, saat berlaku pertempuran dalam Malaysia dan kita berangkat keluar, tempat dibom besar, kematian anak saya dan saya mati. Di situ Allah sudah gegarkan dunia ni. Mengeluarkan virus. Virus yang berat lah. Tapi terkena kepada orang yang membuat sendiri. Kelompok yang membuat sendiri. Selepas itu manusia ni yang ada tersisa ni huru-hara lah. Sakit yang mana hidup. Lapar. Kebuluh. Lapar. Panas. Orang kata apa? Panas. Kebuluh lapar. Masa kering. Masa tu, ada dukhan. Lepas ada dukhan, turun Dajjal. Masa turun Dajjal itulah. Lepas tu, Dajjal mati, Allah panggil lagi hamba dia Ya'juj Ma'juj tu. Nampak tak sekarang? Lepas tu barulah masa aman. Masa aman 40 tahun hijrah. 40 tahun hijrah. Masa aman 40 tahun hijrah. Kita dah berapa dah sekarang? Kita dah 42. Tambah lagi 13 tahun. Masa aman 40 tahun. Cuba kira berapa masa je sebenarnya kita ada ni. Nampak tak? Macam tu. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu, kita juga ada masa kering, iaitu masa ujian Dajjal. Masa ujian Dajjal tu kita ada juga masa. Kena cari tok guru lah. Kena cari orang alim yang boleh faham benda-benda macam ni. Saya tak erti. Saya boleh bagi gambaran saja. Maksudnya, nak berlaku kepada orang tanya mana kiamat. Kiamat kadilah. Kamu kena tengok saya punya live yang pertama. Masa lalu atas sirat. Lepas tu masuk ke dalam neraka Allah. Lepas tu saya naik ke syurga Allah. Saya ulang alik. Masa bergegar aras, masa saya ungkit. Kalau nak bakar Nabi Adam lah. Saat itulah kiamat. Dunia panggil, malaikat pengiring kata, manusia panggil kiamat. Kami panggil, Allah gumpal kan. Masa itulah. Masanya panjang lagi. Tapi panjang tu nak cerita, hanya yang terpilih saja hidup masa tu. Yang terpilih saja hidup masa tu. Nampak tak? Okey. Yang mana tak faham lagi? Cuba tanya. Saya ni hari ni last ni nak buat ni live ni. Nanti kalau kamu tak tanya benda yang kamu tak faham, sekurang-kurangnya dengan pertanyaan kamu boleh bagi tahu orang lain. Pasal apa? Saya tak boleh nak cerita benda ni banyak-banyak. Semalam pun ada orang kata dekat saya tak sihat ke? Saya tak sihat ke?
Pasal saya cerita pasal belajar suruh makan nasi dengan kicap lah, makan dengan telur lah. Saya suruh belajar. Bukan saya nak ajar kamu. Saya nak ajar diri saya juga. Saya pun macam kamu juga banyak berdosa. Jadi saya nak cuba bagi tahulah. Nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah. Pasal sekejap lagi kita akan melalui perjalanan yang panjang. Masa tu kita tak tahu kita makan apa. Saya pun tak ditunjuk saya makan. Ditunjuk air je. Makan tak. Ditunjuk air. Lap tangan pakai air. Lap muka pakai air. Nak ambil air sembahyang pakai air. Pergi ambil air. Tambah air. Lepas tu pergi ambil air tambah air. Lepas tu dah berlaku bom. Saya tak ditunjuk benda makan. Saya ditunjuk benda air je. Lepas tu saya ditunjuk saya mati. Nampak? Nampak? Siapa lagi nak tanya? Siapa lagi nak tanya? Tanya cepat-cepat. Saya ni last dah. Saya pun bukan berani nak cakap. Saya ni mati di atas gunung yang tinggi, berbatu yang tinggi. Bukan berani nak cakap benda macam ni. Demi Allah, saya bukan orang yang berani. Sebab tu saya ni nak bagi tahu hal sebenar. Saya nak bagi tahu hal sebenar. Saya ambil masa. Okey. Saya nak bagi tahu clue, takut saya lupa. Masa kita berjalan tu keluar dari tanah Malaysia, kita nak mencari Imam Mahdi. Sebenarnya dalam tu dah ada Imam Mahdi ya, tapi saya tidak kenal Imam Mahdi. Saya diberi gambaran Imam Mahdi. Imam Mahdi ni lebih muda dari tahun 1982. Ciri-ciri Imam Mahdi, di mana dia lahir, di mana dia besar, dia bagaimana, kena cari orang yang faham ilmu ni lah. Maksudnya, kamu pergi berjumpa dengan orang alim. Orang yang benar-benar alim lah. Janganlah tanya aku. Aku pun tak faham juga. Jadi, mu tanya orang yang alim. Ustaz-ustaz lah, mu tanya ustaz. Ciri-ciri Imam Mahdi yang macam mana. Dia ni, Imam Mahdi ni dia tak mengaku diri dia Imam Mahdi. Masa tu, hara teruk. Imam Mahdi ni, dia memang berjalan sekali dengan kita. Berserta dengan 70 orang wali sahaja. Atas muka bumi ni, sekarang ni tersisa hanya 70 orang wali sahaja. Wali ni dia tak mengaku diri dia wali. Imam Mahdi juga dia tak mengaku dia ni Imam Mahdi. Hingga saat yang ditentukan, barulah dia ni dicuci oleh Allah supaya dia menjadi pemimpin. Masa tu, nampak tak? Saya bagi gambaran lah. Imam Mahdi ni akan ada setelah saya meninggal. Tapi dia berjalan sama-sama mencari Imam Mahdi. Dalam sama-sama mencari Imam Mahdi tadi, ada juga Imam Mahdi dan ada 70 orang wali. 70 orang wali. Imam Mahdi ni, dia ada satu kumpulan dia. Iaitu, saya tak boleh nak cerita benda pelik ya. Dia ada satu kumpulan dia. Tidak lebih dan tidak kurang dalam 300 orang. Mungkin 315. Mungkin 299. Anggaran lebih banyak tu lah. Dia ada geng dia. Maksudnya, dah kita berlaku macam ni kan. Dia ada geng dia. Dia pun berjalan sama-sama mencari Imam Mahdi. Dia pun tak tahu dia Imam Mahdi. Jadi kalau pada orang yang mengaku diri tu Imam Mahdi, mu jangan percaya. Sebab apa? Saya ni ahli mimpi terakhir dah. Saya sendiri tak boleh nak menggambarkan. Sebab apa? Ini saja yang ditentukan kepada malaikat pengiring kepada saya. Yang dia cerita kepada saya dalam mimpi saya. Okey. Lagi satu, dia kata Imam Mahdi ni tak kaya. Dia lebih susah daripada mu. Dia juga tidak berpelajaran tinggi. Dengar ya. Kalau mu tengok orang tu, cendekiawan, mengaku Imam Mahdi, bercakap pun pompang. Dia bukan. Kalau dia mengaku, mu ketuk kepala dia. Mu ketuk kepala dia. Imam Mahdi ni tak mengaku diri dia. Allah ubah dia dalam satu malam. Macam saya berlaku mimpi saya ni, Allah pakukan ke mimpi saya pun dalam satu malam. Macam itulah juga dengan Imam Mahdi. Dia tak mengaku diri dia Imam Mahdi. Dia pun tak tahu. Tapi gambaran dia, masa kita keluar ramai-ramai, dalam tu sudah ada Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi pun tak sedar dia Imam Mahdi. Tapi oleh kerana berlakunya huru-hara yang kuat-kuat ni, maka dia, orang kata apa? Dia ada tim dia. Dia ada kumpulan dia. Dan dia tak tahu dia Imam Mahdi. Dia ni man, lelaki.
biasa. Tak ada pangkat dunia. Tidak ada ahli politik. Dia biasa saja. Ibarat dia ni kerja kapung. Tahu? Biasa saja. Kalau dia mengaku-mengaku tu, istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Lepas tu pula, saya nak cerita apa lagi? Nak tanya apa lagi? Nak tanya apa lagi? Bagi tahu. Saya ni manusia biasa. Kadang ingat, kadang tak ingat. Saya ni satu kali je mimpi. Tak ada berlarut-larut banyak kali. Tak ada. Kalau tanya sebab apa kita kena bom, berkaitan dengan tipuan emas. Ya, saya tak faham perkataan tu. Kena pergi tanya orang yang faham lah. Tipuan emas. Ya, tak faham. Saya memang tak faham. Dan atas Masya pun pertanyaan dia, kekayaanmu atas ke mana? Masamu atas ke mana? Sudah keluar ke lidahmu mempermainkan ayat-ayat aku untuk orang yang mengaku alim. Jadi soalan-soalan tu, pertanyaan-pertanyaan tu aku sendiri pun tak boleh jawab. Aku belajar macammu juga. Aku pun belajar macammu juga. Jadi saya ni nak cerita, saya ni cerita apa yang ada dalam mimpi saya sahaja. Tidak lebih dan tidak kurang. Kalau kurang tu saya minta maaf lah. Saya pun ingatkan manusia juga. Lainlah kalau duduk berdepan dengan saya. Berdepan dengan saya jatuh saya. Betul saya cakap jatuh saya. Kita tengok syaitan kilap macam ni pun kita boleh rebah. Sebab tu saya nak cakap. Ada benda-benda yang kita boleh percaya. Ada benda-benda kita tak boleh percaya. Macam saya lah kan. Saya nak cerita. Masa saya kecil dulu. Saya selalu tengok manusia. Selalu bertukar-tukar. Sekejap bertukar macam ni. Sekejap bertukar macam ni. Tapi kita kena percaya Allah lagi. Apa yang kita tengok tu kerana Allah. Jadi kita jangan bangga benda-benda macam ni. Ini saya nak cakap dengan awak semua ni. Tentang mimpi saya. Dah akhir dah. Saya nak cerita. Jangan percaya benda-benda yang tidak nampak dengan mata. Tapi mimpi saya ni sudah perjalanan yang akhir. Ambillah yang mana-mana boleh jadikan iktibar untuk masa akan datang. Dan perjalanan kamu atas muka bumi ni sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun macam tu. Kamu pun macam tu. Macam kalau orang tanya, so saya ni nak buat macam mana? Nak buat macam mana sekarang? Macam saya ni, saya tunggulah kena bom dulu. Macam saya ni. Sebelum saya dah kira okey selamat ni, masa okey selamat ni, nak datang jumpa saya tak ada masalah. Boleh berborak dengan saya. Tapi jangan melerik-lerik panjang-panjang lebar. Seolah-olah nak menjual ke, produk-produk ke, nak bercakap dengan saya. Ni lebih baik baca zikir ni. Lebih baik baca zikir ni. Tak payahlah. Tak payahlah datang jumpa saya nak ajar-ajar benda macam tu. Ni mimpi ni, mainan tidur. Baca ni. Tak payahlah nak ajar saya benda macam tu. Tak payah. Saya tahu mimpi syaitan macam mana. Mimpi anugerah macam mana. Saya tahu. Saya pun belajar juga walaupun tak tinggi. Tapi tak payahlah macam nak mengajar orang. Tak payah nak mengajar orang. Aku bukan nak hina orang yang ada pangkat-pangkat tinggi ni. Bukan nak hina. Tapi aku cakap ni supaya kamu faham dengan jelas. Takut nanti aku disoal. Kenapa aku ni diberi mimpi tapi tak bagi tahu orang. Sekurang-kurangnya aku bagi tahu. Nak percaya, tak nak percaya. Tanya iman yang ada dalam dada kamu sendiri. Kalau kamu Allah Ta'ala bukakan, bagi penerangan pada hati kamu, kamu nampaklah. Kamu dapatlah. Jika Allah tak buka, tak dapatlah nak macam mana. Saya ni pun macam kamu juga. Macam kamu juga. Dapat je benda macam ni, mimpi. Saya tidak terus memberitahu orang. Saya pening dulu lah, enggak peti ais dulu. Macam tu. Faham? Ambil perlahan-lahan masa. Relax. Tak payah tanya pelik-pelik lah. Saya tak ada amalan yang pelik-pelik. Saya amalan biasa-biasa sahaja. Zikir pun subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir macam biasa saja. Selebihnya saya selawat kepada Allah, selawat kepada Rasulullah saja. Itu saja amalan saya. Saya tak belajar ilmu tinggi. Saya tak belajar tinggi. Kalau saya nak apa-apa, saya semayang hajat lah. Saya nak apa? Saya minta dengan Allah lah. Macam tu. Begitu juga kalau kita ada sakit, kita minta dengan Allah lah. Macam tu. Saya ni mami. Ada anak 3.
Jadi saya tak boleh cakap mengarut. Mimpi saya ni sudah lama saya pegang. Baru saya berani. Kenapa saya berani? Satu persatu sudah ada depan mata saya melalui mimpi saya. Dan saya tak sanggup dah nak simpan. Dan lagi satu, bukan saya yang mengetuai perjalanan nanti. Bukan saya mengetuai. Saya tidak mengetuai apa-apa pun. Saya hanya mimpi saja. Saya hanya mimpi. Tidak mengetuai apa-apa pun saya ni. Kalau mengetuai pun abang saya, Abdul Jamaluddin. Dia aja mengetuai. Tapi dia nak mengetuai pun dia tak mahu tu. Dia tak mahu. Allah menggambarkan dia tak apa-apa mahu. Macam mana kamu nak buat suruh dia mahu? Kamu tengah tekan dia lah. Pergi jumpa dengan dia, kamu tekan dia. Maka dia ambil lah dengan hati yang sabarlah. Sabar. Benda yang kamu nak berlaku nanti ni, kena bersabar. Bukan perkara acah-acah kat mulut aja. Kematian ni, kematian betul. Bukan kematian main-main. Kesakitan betul. Saya ni digambarkan, abang saya menjahit luka yang besar. Luka ni manusia. Jahit ni tidak bius. Jahit macam ni saja tau. Jahit. Menggigil orang tu dalam jahit. Luka yang besar. Okey. Nabi Isa ni, Ya'juj Ma'juj ni manusia juga. Ya'juj Ma'juj ni dia dah ada virus dia dah. Sebelum berhadapan dengan nak mencari nak mencari Nabi Isa. Dia sudah pun dia ada virus. Macam mana dia dapat virus? Apabila saya mati di atas gunung yang berbatu yang tinggi sambil menadah tangan, Allah gegarkan dunia ni ibarat dia ni malaikat kata ibarat dia ais tu dikisar. Bumi kita ni yang ada tanah ni, bertanah ni hancur. Bangunan-bangunan tinggi seperti saya panjat pokok kelapa, lebih tinggi daripada pokok kelapa yang saya panjat waktu kecil dulu, semuanya hancur. Semuanya hancur. Jadi masa tu setelah saya mati, manusia sudah pakai senjata manual. Masa tu saya dah mati. Sudah mati, baru mati. Masa tu Allah dah gegar dah. Dah gegar dah. Nampak? Allah dah gegar. Jadi yang tersisa adalah kumpulan Imam Mahdi. Dan ada juga mungkin yang lain. Sebab malaikat kata, yang mana tak ikut kami tadi, jika nak cari Imam Mahdi, tempat saya meninggal, tangan kanan saya 200 km ke Imam Mahdi. Bermakna di situlah kumpulan Imam Mahdi berada. Jadi masa tu keadaan dia huru-hara, kesakitan. Dah kena gempa kan? Dah hancur kan? Dah runtuh kan? Dah sakit mana-mana. Lapar lagi. Kering lagi. Carilah. Kalau tak cari, tak tahu nak cakap lah. Tak tahu nak cakap macam mana situasi tu. Masa tu dah kering. Makanan tak ada. Makanan tak ada. Lepas tu ada Dukhan. Lepas ada Dukhan, ada Dajjal. Lepas ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj. Lepas Dajjal mati tu, ada Ya'juj Ma'juj. Lepas tu baru masa aman. 40 tahun hijrah. Ada masa aman. Nampak? Ada masa aman 40 tahun hijrah. Kita sekarang 42. Masa aman 40 tahun. Masa Dajjal turun berapa? Masa kering kontang tu berapa? Kering kontang tu bermasuk selepas gempa yang besar yang Allah gegar. Setelah saya ni mati di atas gunung berbatu yang tinggi. Nampak? Tanya lagi. Tanya. Last ni saya nak buat live ni. Last ni. Kalau nak tanya lepas ni luar-luar. Tak ada 100 orang saya tak nak bagi tahu saya pun mami. Banyak kerja saya nak buat juga dekat rumah ni. Live saya ni tolong share lah. Live saya ni, kalau siapa-siapa yang pandai, tolonglah bagi sari kata. Mimpi saya ni bukan untuk yang saya bercakap bahasa Melayu saja, tapi seluruh umat Nabi Muhammad di seluruh dunia yang ada sekarang ni. Tahu? Nampak tak? Untuk umat Nabi Muhammad di seluruh dunia yang boleh mengenal Allah Muhammad.
ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang boleh ucap ni untuk mereka. Apabila kamu share, kamu beri manfaat kepada mereka, bermakna kamu ada pahala untuk diri kamu, insya-Allah. Okey, tanya lagi. Tanya. Tanya lagi. Tanya lagi. Dah nak pending-pending dah. Nak ulang-ulang dah. Okey? Kalau dah rasa faham dah, kalau dah rasa faham dah, kita ni di pasar macam ni saja. Misalnya kata datanglah satu hadis. Satu hadis berkata, macam ni kiamat-kiamat. Kan saya sudah kata tadi, masa saya cakap dengan Allah Ta'ala, saya mengungkit, saya cakap, kalau nak bakar Nabi Adam, masa itulah, ya. Saya nak, Allahu Akbar. Saya pun dah ingat, saya tak tahulah kenapa, siapa yang buat benda ni. Okey, saya enlivekan dulu, ya. Saya enlivekan dulu, dengar baik-baik. Ya, kalau misalnya kata tak faham, ni nombor telefon saya di 0192947235. Macam tu. Ya. Tanyalah, tapi saya nak bagi tahu, tanyalah cara yang baik. Pasal saya ni pun manusia biasa. Ya. Apa-apa yang berkaitan, carilah orang yang tahu agama. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stop.